And now, without further ado, please welcome our speaker, Mr. Muhammad Fitri bin Mir Hassan. Okey, terima kasih kepada moderator. Wow. Wow. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss Reni selaku Project Advisor dan juga semua yang hadir pada hari ini. Okey, ini adalah pengalaman saya juga, antara proses saya juga untuk for my next future. Okey. Actually saya berumur 23 tahun pada 2018. Okay. Which is sekarang ni saya berumur 26 tahun. Okay. So next, when talk about Detect Resources. Detect Resources ialah digital technology, ialah satu company yang kita register pada hujung 2020. Okay. Detect Resources ni adalah sebuah company yang bermula dari kegagalan. Dia tak ada lagi sebarang kejayaan. Okey. Which is saya harap yang ni akan memberi inspirasi kepada anda supaya anda tidak takut untuk gagal ya. Dan saya juga ada satu YouTube channel iaitu Detect Channel dan saya nak mempromosikan jugalah. Moga-moga boleh-boleh kan untuk subscribe saya punya channel. Channel tu tak ramai lagi subscriber, which is dalam 60 lebih sahaja. Okey, semalam Miss Reni nak saya kongsikan sedikit tentang polis tu. So saya kongsikan, sebenarnya tak ada pun dalam saya punya slide. Okey, which is saya telah dilantik pada 2017 sebagai inspektor. Dilantik di bawah Seksyen 36/2 Akta Polis 1967. Which is pada masa tu yang sign dia punya sijil tu adalah kita punya IGP lah, Tan Sri Dato' Sri Khalid Abu Bakar. Dan masa tu yang menyampaikannya adalah Tan Sri Dato' Sri Panglima Nur Rashid. Okay. So sukses ni dia actually kalau dekat UiTM kita panggil dia macam Satria kan, tak silap ke. Okay, dia actually satu curriculum which is kita akan undergo 30% training polis, kita juga undergo khusus menembak, kita undergo kursus integrity, camp PGA dan sebagainya. After completing that 3 years, kita akan ditauliahkan sebagai inspektor lah. Okey, dan juga saya terlibat dengan beberapa projek di bawah All Kuching Smart Heritage, Project State Heritage Trail, dan juga saya juga suka mengambil cabaran. Saya sebenarnya kalau depan orang ni saya agak nervous, tapi saya suka untuk counter my nervous. So, saya akan ambil any pengalaman untuk berhadapan dengan orang. Okay. Dan ni pun adalah satu pengalaman lah pada saya pada hari ini. So saya tak nak cerita banyak sangat pasal saya, which is hari ini saya nak fokuskan dekat kita punya topik, youth and personal development. Okay. First of all, saya nak kongsikan kepada anda tentang kita punya timeline. Okay, di sini kalau kita lihat age, okay, dalam umur ke-20 ke-30 adalah satu umur yang sangat mencabar. Which is yang berlaku, umur kita sekarang lah. Yang berlaku adalah transition kita daripada student ke sebagainya yang tak ada banyak tanggungjawab ke arah satu kehidupan yang berbeza. Okay, kenapa dia mencabar? Ready ke tak ready? Yang pertama dari segi pekerjaan. Mungkin lepas ni ada yang dapat kerja, ada yang tak dapat kerja. So apa rasa dia? Kawan kita dah kerja, kita tak kerja lagi. Ataupun kita dah kerja, tengok kawan tak kerja lagi. So macam mana tu? Dia stress dia kat situ. Dan ada juga member dia punya financial dah okey, dah travel sana sini, tapi kita pula duduk rumah je. So nampak dia punya stress tu macam mana antara umur 20 ke 30 ni. Dan mungkin juga ada member kita yang dah kahwin. So tapi anda tak kahwin lagi, anda single lagi kan. Yang tu dia akan mendatangkan pressure kepada anda. Tetapi once dah umur dekat nak 30 dah jadi, kita dah make to use with it. Okay, kita dah rasa macam okay lah, ada lah, tak ada lah, nak buat macam mana kan. Kita dah boleh terima dari perlahan. Okay. So dari umur 20 ke 30 adalah umur yang sangat mencabar, which is saya nak anda prepare betul-betul. So apa yang saya kongsikan hari ini dia bukan ilmu dekat universiti, dia adalah ilmu berdasarkan pengalaman. Okay. Ini adalah benda yang paling penting.
ada tak kita merancang apa perancangan kita next 5 or 10 years? Ada tak? Mungkin saya boleh select seseorang ke untuk bercerita. Mungkin dia ada apa perancangan. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita gagal untuk merancang, itu bermakna kita merancang satu kegagalan. Dan di sini saya juga nak berkongsikan bahawa kalau berharap tu dia bukan perancangan. Ini berlaku dekat Detect Resources, which is saya tubuhkan bisnes ni pada 2020, dan saya berharap COVID ni akan settle pada March ataupun April. So which is kalau dah settle tu, bulan 6 saya dah boleh push saya punya bisnes kan. Sebab tu berharap tu dia bukan perancangan. Di situ dia adalah satu kegagalan lah. Okay. So di sini mungkin saya nak dengar ada siapa-siapa nak kongsikan ke dia ada perancangan ataupun tidak untuk next 5 or 10 years. Ada? Boleh siapa-siapa nak kongsikan boleh buka mic. Beli rumah. So perancangan di rumah, tapi takkanlah 5 ke 10 tahun di rumah saja. Itu bukan perancangan. Dan anda akan melalui fasa 20 ke umur 30 ni. Tengok tadi saya kongsikan macam mana stresnya fasa tersebut kan. Okey, ni yang penting. Minat dan impian. Benda ni kalau kita buat tak ada minat, kita buka impian kita, dia tak jadi sangatlah. Ni pun berlaku. Sebagai contoh lah, kalau anda akan lepas grad, just apply that SPA. Which is dalam kepala kita tak apa, apa-apa opportunity yang ada kita ambil. Dan kita tak minat pun dekat bidang tu. Itu yang akan jadikan stres dan kerja hanya semata-mata gaji. So di situ dia tak best lah, tak best. Kalau boleh pastikan kita ada minat dan impian tu. Okay. So next kita tengok sama ada minat dan impian anda akan terkubur ataupun betul-betul menjadi kenyataan. Okay. So sekarang ni saya nak sentuhkan sikit pasal skill dan survival. Okay. Ni sangat penting. Saya harap anda ambil perhatian lah terhadap sini, skill dan juga survival. Okay. Kita faham kan situasi sekarang, which is cari kerja bukan sesuatu yang mudah. Okay. Dan kalau nak bekerja pun kena ada sekurang-kurangnya 5 tahun, 3 tahun pengalaman. Betul? Di sini sebenarnya anda di universiti dah boleh untuk collect pengalaman. Which is kalau anda nampak di bawah tu ada burger. Betul tak ada burger? Burger ni masa saya pra-university, masa saya pra-U dekat Unimas, yang saya buat selepas kelas, selepas pukul 4 selepas kelas, saya akan pergi buat burger. Saya akan pergi buat burger dan saya akan start jual burger dari bilik ke bilik pada pukul 7 lah selepas maghrib. Which is saya punya life berbeza dengan kawan-kawan yang lain, di mana kawan yang lain dia akan main futsal petang-petang, tapi saya jual burger. Sehari kita boleh collect dalam RM30. Cantik lah tu. Kita study lagi kan, RM30. So seminggu kita boleh dapat dalam 1.5. So sebulan ada juga pendapatan. So di situ dia ada feel lain lah. Kita punya life tu tak sama dengan orang lain. So that's make different. Dalam hidup ni dia ada 2 benda yang orang akan tengok. Pertama, kelainan. Okay. Dan 2 perkara yang orang akan ingat adalah, pertama, satu, orang akan ingat benda yang baik. Yang kedua, orang akan ingat benda yang jahat. Yang tengah-tengah tu orang takkan ingat sangat. Okay. Dan selepas ada bisnes, saya juga terlibat dengan Ponzi scheme, iaitu skim cepat kaya. Saya terlibat dengan Zenet Gold. Okay, Zenet Gold. Which is kerugian di situ, as a student masa tu, kerugian 5 angka sangat menyedihkan. Betul tak? 5 angka. Tetapi kita tak boleh anggap dia satu kerugian. Kita anggap dia satu pengalaman. Which is dekat situ kita boleh study macam mana diorang dia ada satu keyakinan yang pelik. Kalau kita tanya je, dia boleh jawab. Walaupun dia berada di tempat yang salah, tapi dia boleh twist kan. Sebagai contoh, Zenet Gold, dia cerita pasal emas kan. Macam mana dia nak meyakinkan. Okay, dia kaitkan sedikit tentang agama, which is sebagai contoh dia katakan pada akhir zaman nanti
yang masa tu yang laku hanyalah emas. So nampak dia twist di situ. Dia pakai something lah yang boleh sentuh kita punya emotion untuk join dia orang. Dan dia orang juga ada tunjukkan dia orang sanggup berhenti kerja. Macam biasalah dia orang ni akan tunjukkan kereta-kereta mewah dia. Tapi yang eloknya apabila kita dah kenal, dah tahu, kita dah tengok dah. So bila skim-skim macam ni dia nak datang nanti, anda dah tahu lah. Okay, dah tahu pattern dia tu macam mana. Okay, next saya juga terlibat dalam jual madu. Bila dah Zenet Gold ni tak laku kan, duit saving masih ada lagi, kita jual madu. Ni pun kelakar juga. Okay, which is keuntungan dia tu kita makan. So madu yang sedap kan, orang tak beli, so kita makan lah. Last-last yang membelinya kita sendiri. Okay, dan juga saya ada buat satu tuition, dan saya juga buat kowe, dan saya juga join di BKU. Walaupun dalam masa tu saya still study. Dan kalau anda study hanya untuk study, bayangkan apa yang berlaku. Just study, habis study tidur. Jadi tak best lah. So ni masa ni je lah masa yang kita untuk explore benda-benda macam ni. One day once you dah kerja, you have the commitment, tak ada masa dah nak buat semua ni. Dan saya ada satu lagi nak sharekan tentang perangai saya lah. Yang ni gila-gila sikit lah. Nampak ada saya letak logo Malaysia Airlines kan. So di situ Malaysia Airlines tu saya tengok ada satu iklan dia. Iklan Malaysia Airlines. Pada hari Khamis saya cuba, dan that open interview pada hari Sabtu. Dan saya nak tahu, nak faham macam mana dia orang ni, macam mana live dia orang ni kan. So kita nak tahu live dia, kita kena masuk alam dia orang. Kita kena masuk. Mendengar saja tak cukup. Experience tu yang best dia tu. So once kita masuk, baru kita tahu langit tu tinggi ke rendah. Okay? Kita dah ingat kita ni tinggi, ada lagi orang lebih tinggi. Kita ingat kita ni okay, ada yang lagi handsome daripada kita. Kita tengok rata-rata dia orang ni memang kalau saya tu mungkin yang paling teruk lah. Best katakan paling teruk lah. Dan best lah. That's another experience. Dan seronoknya. Dan yang tak sangka-sangka, without that preparation, saya lepas sampai ke stage yang ke-6. Seronok tak seronok kita ada pengalaman macam ni. Mungkin anda ambil je lah. And then saya nak kongsikan, setiap kerjaya ni dia ada aura dia sendiri tau. Macam kalau polis dia ada aura dia. Kalau dekat Malaysia Airlines ni, satu aura yang saya suka, dia automatic aura kemewahan dia tu ada. Dia pelik tau. Dia pelik. Dia orang lalu pun, perfume pun dia orang jaga, dari segi jalan pun dia orang jaga. Benda tu seronok. Dan yang paling saya ingat, saya suka dia bagi kita untuk try announcement. Dan ada sikit lah saya ingat kan, macam contoh, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke penerbangan Malaysia Airlines. Dan tu dia jadi seronok. Best kan? And then di situ kita boleh nilai. Instead of kita hanya join sesi-sesi perkongsian tentang interview, why don't you yourself experience that interview? Ni masa-masa study. Dapat je jumpa peluang interview, try. Buat je interview. Ambil pengalaman. Daripada asyik dengar orang kongsikan pasal interview, why don't you yourself try to join the interview? Bukannya kita nak kerja terus. Tak. Kita nak ambil pengalaman saja. Tak kisah. Okay. So next saya kongsikan pertama tadi minat. Sebab saya perhatikan, saya ada minat. Saya pertama adalah berniaga. Memang tak boleh. So bila once kita dah lalui perjalanan dan pengalaman tu, kita boleh detect siapa diri kita, mana kita nak pergi. Dan satu daripadanya adalah saya tengok saya ni minat berniaga. Dan tengok sini saya pun buat kowe. So saya join macam Shell Life Wire je. Saya juga yang tadi saya ceritakan, saya buat jual madu kan. So di sini best. So kalau anda zero income sekalipun, banyak je zero modal sekalipun, banyak je di luar sana peluang. Antaranya adalah anda boleh cuba untuk buat kowe ke, anda boleh cuba untuk buat buku, jual insurans ke apa ke, Grab sahaja. Tapi kalau dia mengganggu study, stop. Because that is not our priority. Okay. So at least nanti bila kita interview, when people ask apa yang membezakan anda dengan student yang lain,
Itu yang membezakan dia. Okay. So next, minat. Macam saya minat untuk buat decoration. Dengan busy saya still join benda macam ni. Okay. Walaupun contohlah in case satu hari nanti saya tak ada kerja kan. So, why don't saya buat something yang boleh menjana pendapatan? Walaupun saya tak menjana pendapatan dengan skill tu, at least saya boleh guna skill tu untuk rumah saya sendiri ke apa ke. Dan yang bawah tu awak tengok saya jadi MC. Seperti yang saya cakap tadi, saya ni actually dia senang nervous. Tapi saya punya target, satu hari nanti memang saya nak jadi motivator. Tapi nak jadi motivator tu, kita kena bercakap dengan orang. So kita kena counter. Kita kena experience. So nanti dah biasa, jadi satu yang meyakinkan lah. Okay, kita jadi senang. Nervous tu kita dah boleh counter. Okay, tengok bawah tu. Saya pun join juga baking ni. Seronok. Tak payahlah kalau lelaki apa ke kan, rasa macam benda-benda macam ni, alah apalah buat macam ni kan. Satu hari nanti, once your wife pregnant ke apa yang nak buat masak-masak kan, you all lah. Okay, apabila anda hidup ni kan, pertama sekali, kalau anda ingat anda ni raja, awak kena ingat pasangan awak tu permaisuri. So you should hire orang gaji. Tapi kalau anda tak mampu nak hire, so sama-sama bagi komitmen. Okay. Yang ni penting. Okay, yang ni penting. Actually, part yang ni saya harap anda tanam dalam diri anda. Help others first, then rewards will come later. Tolong tanam. Mengapa? Sebab kalau anda membantu, itu adalah satu pengalaman. Anda bantu saja, yakinlah nanti ada je yang akan datang. Okay? Dan anda fakulti bisnes kan, anda mesti tahu benda ni. Which is problem itu adalah satu opportunity kepada anda. Sebagai contoh, saya juga difahamkan bahawa anda ada satu subjek which is anda kena buat satu FB page kan. Satu FB page. FB page tu kalau anda betul-betul menggunakannya, sangat elok. Kalau kita tengok sekarang ni di musim pandemik ni, rata-rata bisnes tu berubah daripada bisnes biasa dia ke arah digital. Ni bayangkanlah, saya bagi contoh. Why don't korang ni kan ada ilmu pasal FB page tu, carilah seorang ke dua orang ke makcik-makcik yang ada bisnes. Makcik, saya tengok ada potential dekat produk makcik ni. Saya nak cuba bantu makcik buat page. Tak apa, saya free sahaja. Saya bantu saja makcik. Di situ dah ada biodata. Mana tahu berjaya, and then dah ada satu kejayaan di situ, kita boleh approach bisnes lain. Okay, approach bisnes lain. Sebagai contoh, kita jumpa bisnes roti canai. Kita cakap kat dia, cik, saya akan handle part marketing anda. Saya minta 300 saja sebulan. 300 saja sebulan hanya untuk update posting. Bayangkan ada 10 company, 3,000 semasa anda study. Best ke tak best? Ni kalau kita buat something tu hanya sekadar, tak apalah, asal cukup syarat lah, asal pass lah. Tu yang tak best lah. Asal pass. Dia something kalau boleh dia ada hasil tu, dia akan jadi seronok. Dan apabila problems equal to opportunity ni, banyak je masalah sekarang ni kan. Seperti orang tak suka nak lipat baju, betul tak? Why don't kita try buat satu bisnes, kita lipat baju untuk orang. Kita tak tahu, kita kena cuba dulu. Kita nak test market, sama ada benda ni boleh go ke tak go. Cubalah. Okay, seperti servis iron baju. Tengok Foodpanda dia punya problem sebelum ni, orang susah nak bergerak, orang bekerja. So, bila dia bantu orang untuk mempermudahkan makan, tengok macam mana hasil dia sekarang. Memang dia dah ada bukti lah benda-benda macam ni. So, percayalah, pertama sekali anda kena bantu orang dan yakin bahawa rewards nanti datang next. Ni satu contoh. Saya kan tadi saya ada cakap saya ada buat YouTube channel kan. Dan saya buat YouTube channel ni, saya buat sebenarnya sekadar minat. So, orang tengok tak tengok, sekati dia lah. Sebab saya minat.
Tapi kalau orang tengoklah. Kalau saya letak diri saya nak view. Saya nak 1000 view, saya nak 2000, 100,000 view. What happen kalau saya tak dapat benda tu? Saya akan down. Betul? Tetapi kalau saya buat berdasarkan minat, saya post lah. Orang tengok tak tengok sekali dia lah kan. So kita akan keep moving. Satu hari nanti kita akan jumpa juga something yang akan trigger, which is kita akan keluar daripada circle kawan. Kalau tengok view kat sini, view dia tak banyak, 60, 30. Yang tengok pun member je. Tu pun tak mungkin dia orang tak tengok, klik keluar kan. Benda biasa. Tetapi ada tengok satu video yang saya bulat dekat situ. View dia mencecah 481, which is jauh berbeza dengan yang lain. Apa yang berlaku di sebalik ni? Pertama, saya bantu orang. Okay? Saya beli kerusi yang saya pakai ni, dan saya cakap dekat dia, why don't saya tolong awak buat video, dan that video akan tunjukkan kerusi yang awak jual, dan dalam masa yang sama that video ajar tutorial macam mana nak pasang kerusi. So kita share that link, dan tak sangka dia boleh reach 481, which is dia dah keluar daripada saya punya circle yang sekadar 60 view, 100 view. Itulah tadi hasil kita bantu orang. Okay, next. Ni lagi pada saya satu benda yang boleh saya kongsikanlah kepada anda. Yang ni adalah tuition. Yang tadi saya ada sentuh tuition. Okay. Sini masalah yang berlaku adalah datang seorang kakak ni. Kakak ni dia datang. So dia cakap, "Dek, kakak nak hantar anak akak bekerja, belajar. Tapi akak ada masalah kewangan sikit. Akak tak ada transport nak hantar dia orang pergi jauh. Macam mana kalau Fitri tolong ajar?" So situ ada masalah, betul. Dan saya fikir, saya balik, okay. Saya terus jumpa dia balik. Saya cakap macam ni, "Kak, kalau betul nak saya mengajar, akak cari 10 orang, then saya akan buka kelas." So di situ saya tak payah nak cari orang kan. Saya charge tak mahal. Saya charge hanya RM30 saja untuk satu subjek. Tapi dalam masa anda study, anda dah buat macam-macam, kumpul-kumpul banyak lah juga kan. So first, saya tak ada tempat. Saya deal dengan pusat internet. Di situ anda study macam mana nak counter the problem. Carilah jalan penyesuaian, mesti ada. So saya deal dengan pusat internet satu Malaysia. Saya cakap dia, saya nak reserve hari Sabtu, saya nak pakai buat tuition. Dan tak sangka saya punya student masa tu melebihi 20 orang juga. Tak sangka lah, 30 dah RM20 dah RM20, 600 hari Sabtu saja. So kita student banyak 600 tu. Betul. Okay. And then pada next year, duit dah ada, saya kembangkan sikit, saya buat satu kelas khas. So satu kelas tu saya dah buat dua subjek. Saya dah open tu 2 subjek sebab saya ada kelas sendiri. So dia dah jadi 24 lah. 24 hari Sabtu dah sekitar berapa So pendapatan di situ dia alhamdulillah lah, bermula dengan kita bantu orang tadi tu. Dan you all juga, saya harap you all boleh buat. Kalau kita study what happen sekarang ni, kalau anda faham lah apa yang berlaku sekarang ni kita tengok ramai student ramai student sekarang ni dia agak ke belakang dari segi pendidikan, terutama pada mereka di sekolah rendah. Okey, sebab apa? Sebab COVID sekarang ni 2 tahun. Anda bosan-bosan balik nanti, try lah buat weekend. Target saya letakkan target pada 2021 nanti business tuition ni akan boom. Sebab apa? Sebab anak-anak diorang dah ketinggalan 2 tahun. Diorang akan ambil inisiatif. So you guys boleh try sambil study. Mana tahu anda lebih berjaya. This is only weekend, okay? Sabtu dan Ahad saja. Isnin hingga Jumaat tadi ya.
Okey, boleh berlaku. Dan benda-benda macam ni, kalau anda tengok muka budak bawah tu kan, dia happy tau. Bila anda mengajar, anda bantu orang ni, tiba-tiba dia datang, "Dek, terima kasih dek sebab tolong bantu. Alhamdulillah anak saya pas." Seronok ke tak seronok? So best dekat situ. Lepas tu budak-budak pun ingat bila masa hari guru tu kan, dia orang buat kad yang buka keluar bunga-bunga lah. Dia macam another experience lah. Sweet juga kan dia orang ni kan. So macam tu best. So bolehlah anda discover benda-benda macam ni. Saya harap anda cubalah. Sebab apa? Sebab benda ni dah terbukti dan logik di situ ada. Okey. Kita sembang pasal skill. Skill ni kita dah ada. So bila skill dah ada, sekarang ni anda dah ada dua pilihan. Sama ada anda nak mencipta kerjaya ataupun anda nak mencari kerjaya. Di sini saya agak terkilan lah. Sebenarnya didikan kita ni dari awal, kita dididik untuk mencari pekerjaan. Kita dididik dari kecil, saya nanti dah besar jadilah seorang ni. Jadi contohlah, jadilah cikgu. Tak salah, tapi didikan dia tu seolah-olah dari kecil ni kita mencari. Asyik mencari daripada mencipta. Dan saya nak tanya anda lah sebagai seorang fakulti bisnes tu kan, ada tak rasa serba salah? Ada tak rasa serba salah? Mengapa? Sebab kita tengok kawan-kawan kita dia tak bernasib baik untuk study. So diorang ni nak mencari kerja, tapi kita pun nak mencari kerja. Siapa yang akan mencipta pekerjaan? Siapa yang akan mencipta kerjaya? So di situ mungkinlah kalau saya ada rasa serba salah sedikit. That's why saya buat bisnes. Saya rasa serba salah. Sebab orang cari kerja, kita pun cari kerja. Siapa nak cipta kerja? Last kali kerja dengan government. Government je lah. Lepas tu pergi salahkan orang, kerja tak ada. Ni pun berlaku, dekat universiti pun berlaku. Asal hujung-hujung nak habis sem tu, datanglah satu perkongsian tentang mencari pekerjaan kan, tips-tips untuk interview. Ada je, tapi tak ada pun orang nak kongsi tips-tips untuk mencipta kerjaya. Tak ada lah, mungkin kurang diketengahkan. Okey, sekarang ni saya nak sentuhkan mencipta kerjaya. Dekat sini, kalau saya lah boleh patah balik kan 5 tahun sebelum ni. Kalau anda lihat, kalau saya masa tu PTPTN satu semester dia bagi pocket money 2000 plus. Okey. So, saya study 8 sem. 8 sem kalau darab dengan 2000, which is kita dah ada 16,000 at the end of kita punya study. Bayangkan kalau kita ada kawan-kawan kita yang kita dah set, jom kita try buat satu bisnes. Seorang daripada kita simpan 16,000, 5 orang kita dah ada 80,000 untuk start up the business. Bayangkan, dia jadi best apabila kita buat sama-sama. Okey, sebagai contoh tadi saya dah cakap kan, macam Facebook Ads tadi kan, kita bantu orang. So dalam proses ni anda dah boleh study. Bila dah habis saja belajar, anda dah boleh buat terus satu yang betul-betul lah serious, make it serious. Okey. Dan saya tak tahu kalau anda tahu tak pasal Mintrade. Kalau tahu cakap satu, kalau tak tahu letak kosong dekat komen. Mintrade. Kenal tak Mintrade? Tak tahu kan? Rata-rata tak tahu. Okey, Mintrade ni, okey, dia adalah di bawah Kerajaan Negeri Sarawak, which is dia bagi maksimum up to 20,000 kepada graduan yang nak buat bisnes. Asalkan ada lesen perniagaan dan graduan, dia bagi up to 20,000. Kenapa benda-benda macam ni tak diketengahkan? Mengapa?
Dan Superb, siapa tahu Superb? Kalau tahu letak 1, tak tahu letak 0. Superb. Siapa pernah dengar Superb? Rata-rata tak pernah dengar tentang Superb. Tahu tak Superb bagi geran up to berapa? Superb bagi geran up to RM500,000. RM500,000. Bayang, itulah saya cakap tadi. Bayangkan kalau kita dah plan 5 tahun dari umur 20, kita dah plan something dengan kawan kita. Kita simpan duit dahulu. Dalam masa yang sama, kita guna ilmu yang kita ada bantu orang. Okay? Dan next kita akan apply mid-trade. Dan next kita akan try go for Superb. Wow. Cukup makan lah kan. Ambil lah 10,000 seorang lepas tu. Buat lagi what we call that, hadiah kepada diri sendiri kan. Itu yang membezakan apabila kita banyak bercerita tentang mencipta kerjaya. Orang akan nampak. Tapi kalau asyik diketengahkan tentang mencari kerjaya, dia macam tu je lah. Nanti interview pastikan pakaian jaga. Okay, pakaian jaga. Dan pastikan duduk tu, duduk kalau boleh duduk macam ni, jangan macam ni. Itu what makes you different with others. Orang lain pun guna guideline yang sama. Dan interviewer ni dia takkan sama. Kalau jumpa interviewer macam saya, lainlah cara dia kan. Kalau jumpa interviewer macam si A, si B, ada lain pula. So tips tu maybe 20% saja. So yang membezakan anda dengan orang lain, skill anda. Okay, so next saya nak ceritakan dah 11.45. Ni saya punya pengalaman masa Superb. Saya takkan cakap lah kalau saya tak cuba. Saya cuba dan saya hanya layak untuk stage kedua. Di Superb ni sebenarnya saya perasan satu, diorang ni rata-rata orang industri. So bila orang industri ni, dia punya kepala tu maximize profit, minimize loss. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya kepala macam tu. Saya masa tu saya datang Superb, saya nak membantu orang. So bila membantu tak nampak produk. Which is Superb ni dia lebih memilih kepada orang yang betul-betul ada produk dan that produk ada potensi. Diorang punya mindset tu adalah mindset business lah. So dapat membantu-bantu ni diorang tak ada. So bila anda ada something produk ke apa ke, why don't you try? 500,000 dia punya modal tak ada, just go lah. Walaupun tak dapat, at least kita ada pengalaman. So tak rugi. Ni penting. Ni 15 minit terakhir memang betul saya nak kongsikan. Pengurusan kewangan. Ni penting. Once tak kira lah kamu mencipta kerjaya ke, kamu mencari kerjaya ke, ni penting. Okay. Saya kalaulah sekarang ni rata-rata people underpaid. Member-member saya engineer pun gaji tak sampai 2,000. Macam mana gaji tak sampai 2,000 engineer kot? Sedih lah. Kita bukan nak condemn, tapi that's the reality. You guys kena hadap lah. Okay. Kalaulah kerja government, grade degree ni nanti dia actually grade 41 lah. So bila 41 ni gaji dia boleh go sekitar 3,500 dan jahat-jahat pun dia sekitar 2,800. Which is kalau lah yang ni penting sebab apa? Macam kereta ni, kereta. Okay, nanti saya share. Okay. So kalau kereta ni, kalau anda lihat yang grade 41 dah pakai Vios, dah pakai Honda City, percayalah dia menempah maut. Mengapa dia menempah maut? Okay. Gaji 3,000. Okay. Honda City 800. Betul? Minyak dah 300, 1,100. Servis W&T around 200. Di situ dah sekitar 1,200 ke 1,300 dah habis.
Belum lagi nanti dah kahwin, dia orang minta juga, faham tak? Di situ dia memang menempah maut. Tak, belum lagi rumah. Ni lagi satu realiti sekarang ni, untuk kita memiliki rumah bukan mudah sekarang. Gaji 3,000, harga rumah sekarang, siapa tahu sekarang ni harga rumah dia sekitar berapa? Yang paling murah pun berapa? Paling murah lah. Dalam 500k. Betul, 300 ke 500 lah. Sekarang 360, which is monthly payment dia sekitar 1,200 ke kalau rumah tu dalam 360,000, dia sekitar 1,500 kalau tak silap saya. Kalau 300,000 tu dia akan dalam 1,200, 1,100. Gaji 3,000, rumah dah bayar 1,500, kereta 1,500. Lepas tu nak makan apa? Pinjam hari ni. Okey, dia macam ni tau. Pattern budak-budak sekarang ni, saya perasan dia macam ni. Dapat gaji, bagi mak 500, betul. Tengah bulan minta balik. Pattern dia macam tu. Sebab apa? Sebab inilah pengurusan kewangan ni. Dia akan yang kelakar dia akan minta. Dia boleh jadi ayat-ayat orang yang nak pinjam ni, saya pinjam dulu nanti saya bayar balik. Itu biasa kan. Tapi kalau kita study betul, hutang dia banyak ni, gaji dia banyak ni, macam mana dia nak bayar balik? Okay, logik di situ adalah. Okay. So inilah yang penting urusan kewangan ni. Macam kad kredit ke apa, study dulu betul-betul. Boleh pakai tak? Kalau nak beli, nak loan something tu, ni saya ajarlah macam mana. Pertama sekali, kalau kita nak try hutang RM1,000 sebulan sebagai contoh, kalau boleh 6 bulan pertama tu letak dulu RM1,000 sebulan tu dalam satu account, which is anggap dia burn. Okay. So after that 6 month, anda dah ada 6,000 dan anda selesa membayar 1,000 sebulan tu, anda selesa. So bila anda selesa, barulah anda apply that loan. Sekurang-kurangnya bila anda susah ke apa nanti, that's 6,000 boleh cover untuk 6 bulan akan datang. Okay. Dan pastikan anda selesa. Dan sekarang ni, kalau kita kerja 3 bulan, dah dapat buat loan kan. Lepas tu dia akan buat loan lah. Tapi dia tak tahu macam mana stress nak handle loan tu nanti. Gaji 2,000. Lepas tu buat loan kereta 500. Asal dapat je kerja, lepas 3 bulan dalam kepala memang dah nak try beli kereta. Tapi tak study, tak cuba untuk simpan tepi 500. Kau beli kereta ni, kau ada duit ke? Tak ada. Saving macam mana? Tak ada. Masa belum ada kereta pun tak ada saving. Dah ada kereta macam mana? Ni yang bahaya dia sekarang ni. Sebab tu stres. Datang kerja, kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh cikgu. Kita ambil contoh. Ni je sekadar contoh lah. Okay, bila gaji cikgu ni dia sekitar 3,000. So bila hutang dah banyak, kualiti mengajar tu dah down. Bila dah down, nanti tak pasal-pasal anak murid kena marah. Bila kita komplain cikgu problem, cikgu tu dia ni lah, dia marah lah pula. Tapi sebenarnya di situ dia ada silap. Mungkin di belakang tu dia ada masalah lain. So dia ada masalah kewangan, contoh. Tapi kalau cikgu-cikgu yang perform, mestilah dia macam dia pandai lah menguruskan kewangan. Itulah saya cakap tadi, kalau nampak member-member ke apa ke gaji, dia dah tahu dah grade dia berapa, tapi dia tak buat pun side income, tapi dia pakai tu. Memang kalau boleh jangan ambil contoh yang tu lah. Ni kalau saya tanya seorang ni, nak kereta apa lepas kerja nanti? Tak apalah kepala dah ada kereta apa nak pakai lepas kerja. Dan nak tengok komen. Myvi. Myvi, okay. Myvi dia boleh terima. Dia kereta yang famous lah. Azia cantik. Okay. Macam saya memang target kereta second hand saja. Saya punya kereta idaman Kia Forte je, which is second hand dalam 20 ke 30 ribu. Pelik kan kereta idaman saya. Kereta murah. Sekarang pun saya pakai Viva, Range Rover.
boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau anda plan nak pakai Range Rover, janganlah pergi ke option ni, nampak tak? Ni. Apa cita-cita awak? Cita-cita saya nak jadi pegawai polis. Apa kereta idaman awak? Saya nak pakai BMW 516, 520 contohlah kan. Saya nak pakai Range Rover tapi saya cita-cita saya nak jadi pegawai polis. Logik tak? Tak logik lah. Nak jadi pembaca berita. Okey. Pembaca berita, dia sebenarnya kalau orang jadi berita ni, dia gaji dia tu side income je. Dan saya juga adalah kenal yang pembaca berita RTM, tak ingat saya. So kereta dia pakai Saga je. Dia pakai Saga je. Padahal dia pembaca berita. Pembaca berita tu second income dia. Second income. Sebab saya tahu dia kerja kat mana, sebab saya pun di situ. Okay. So nak pakai Range Rover, menciptalah kerjaya. So logik dia ada. Tak ada masalah. Kalau sekadar planning next 5 year, apply SPA, mana yang dapat Grab, tak payahlah nak fikir Range Rover. Itulah yang anda kena tengok lah. Tengok lagi komen. Okay, Merc sekarang ni kalau apa si 160 apa dari sekitar 160 lebih ribu, which is monthly commitment dia sekitar 1,800 dah cakap. 1,800 ataupun sekitar 2,000 lebih macam tu lah. So gaji 3,000 nak pakai tu, okay lah. Tapi boleh pakai. Lepas tu tanggunglah hutang, tidur dalam kereta. Okay, yang ni kena hati-hati. Sebab saya ni jenis on time sikit. Saya laju cakap, kalau plan habis pukul 12, memang pukul 12 saya akan habiskan. Okay. Nak jadi CEO, nak pakai kereta, macam best lah. Cita-cita nak jadi CEO, nak pakai kereta Kelisa saja asal dapat pakai turun kerja. Betul-betul, that's nice lah. Okay. Tapi satu juga, kalau one day duit tu dah ada, apa tu? Apa? Oh, Adila nak jadi PA CEO. Okey. Hilang dah. Apa nak cakap dia? Tak apalah. So sekarang ni kita next. Be careful dengan dua perkara ni. Yang pertama keselesaan dan yang kedua adalah puji-pujian. Tolong kalau boleh lah. Selesa ni kenapa dia bahaya? Tengok once you dah kerja dengan government sebagai contoh, you ada minat, tapi you dah tak boleh nego tu sebab you penat. So bila dah selesa, tak apalah, cukup dah ni. So sekadar selesa tak boleh nak membantu kita go further. Kita dah biasa, kita tak keluar daripada daripada lingkungan keselesaan tu. So kita takat tu je lah. Tak best lah, life tak best. Pada saya kalau terlalu selesa tak best. Dan saya buat bisnes pun, saya buat Detect Resources ni sebab saya rasa saya dah selesa. Saya dah selesa dekat comfort zone saya tu. Saya dah selesa dan saya rasa saya nak cuba pengalaman baru. That's why saya buat Detect Resources. Dan saya pun buat, saya tak merancang. Bila tak merancang, tengok gagal. Ni saya nak kongsikan lah. Dari segi pertama saya ambil kunci tu pada bulan 11 untuk Detect Resources. So saya ambil kunci tu dia sekitar supaya korang dah ada guideline lah kalau nak buat bisnes. Dia sekitar 4,000 lebih nak ambil kunci. Nak ambil kunci saja sekitar 4,000 lebih. And then kita nak naikkan electric Sesko tu dia sekitar 1,000 lebih. So dah ada 6,000 lebih dekat situ dan kita buat renovation dan sewa sebulan sekitar 1,000. So di situ saya buat bisnes bukan jadi kaya, bukan dia senang, tapi menyusahkan. Dan kenapa saya kongsikan yang slide sebelum ni, yang ni saya dah lalui dah, which is saya punya komitmen tu. Dia contoh lah, kalau gaji saya 200, komitmen dia tu 300. Malam tak boleh tidur. Saya cakap terus terang, malam tak boleh tidur.
masa yang lalu tu. Okay, thank you. Masa yang lalu tu sangat cepat. Hari ni you dah buat payment dah ni. You dah buat payment, all the payment yang sewa apa dah buat. Tapi nak fikir macam mana nak survive. Lepas tu buat side income. Saya terpaksa push saya punya Kowe untuk cover. So bila dah push Kowe, saya dah tak ada masa untuk fikir apa benda yang boleh membantu syarikat saya. Dah tak ada masa dah. Tutup dah balik kena bayar. Memang stres. Memang boleh dikatakan menangis lah. Menangis malam-malam tu. Orang tak tahu lah. So itulah hati-hati. Saya cakap sebab saya bercakap berdasarkan apa yang saya dah lalui. Juga saya rasa saya tak boleh nak tahan di tech resources tu. Tak apa, saya try benda lain. Saya cut off sahaja, which is sekitar 16,000 jugalah. 16,000 juga habis untuk dia buang macam tu je lah. Tapi at least dah ada pengalaman lah macam mana nak register apa semua. So saya tak boleh ego dan saya sedar bahawa saya tak boleh nak afford. Dan kita tengok situasi COVID sekarang ni, so tak ada guna nak mempertahankan sesuatu yang tak yakin. So kita go back, kita buat perancangan lain. Tengoklah nanti di Tech Resources dia boleh pergi mana 5-10 tahun akan datang. Kita tak tahu. Dan yang kedua adalah puji-pujian. Yang ni hati-hati sikit puji-pujian ni. Wah, baguslah awak ni. Saya sukalah tengok awak buat macam ni. Saya sukalah. Dia dah banyak sangat pujian tu macam lautan. So bila dia jadi lautan, anda akan lemas lah. Hati-hati, pujian ni bahaya. Kalau boleh pujian tu masuk, buang terus. Sebab dia akan buatkan anda, kata orang Sarawak, layap. Kata orang nak layap. So and then satu benda ni, puji-pujian ni bahaya. Dia boleh mendatangkan juga rasa riak. Tu hati-hati. Rasa riak tu hati-hati lah. And then rasa bagus kata orang tu, ada hati-hati. Orang yang kita takut bila dah banyak pujian, kita akan rasa macam aku ni dah bagus lah, orang dah banyak puji aku. So bila orang nak condemn tu nanti, kita takut, kita rasa kita tak boleh terima apa orang teguran orang ni, yang bahaya. Kita takut tak boleh terima. So bila orang tegur, contohlah kau buat bisnes ni kenapa macam ni, aku dah buat bisnes, kau tak buat lagi, kenapa? Apa alasan kau untuk tegur aku? Ni lah benda-benda macam ni yang bahaya. Okay. Dan next, okay, 8 jalan rezeki. Kita kalau yang bagi yang Muslim, kita tengok ni, kita ada rezeki yang telah dijamin. Kita juga ada rezeki yang tak terduga. Rezeki anak menikah ni nantilah. Rezeki kerana istighfar, rezeki kerana bersyukur, rezeki kerana sedekah. Sedekah ni luas. Membantu orang pun sedekah juga. Tapi senyum pun sedekah. Tapi tak payahlah senyum panjang. Okay. Kenapa rezeki sedekah ni bila anda senyum, orang akan senyum balik ke anda. Okay, rezeki. Dan yang kita sekarang ni tengah fokus adalah rezeki kerana usaha. Yang ni yang kita tengah fokus sekarang ni. Rezeki kerana usaha. Sebab yang ni meyakinkan. Kalau rezeki yang telah dijamin, kita tak tahu Allah dah jamin apa rezeki kita. Kita tak tahu. Tapi kalau rezeki kerana usaha, kita boleh plan. Kita boleh buat. Okay. So, last kali. Kalau buat apa-apa benda, tolong jangan stres. Kalau stres, tak boleh ego. Buangkan ego. Put it aside. Okay. Priority tu penting. Macam anda sekarang ni study. Saya pun study sekarang ni. Tak tahulah kalau korang tahu tak, saya sekarang tengah buat master dalam augmented reality. Saya pun tengah study, tapi saya boleh buat benda-benda lain. Tapi tak tahulah study tu pergi ke mana. Saya sebenarnya tak berani nak highlight dari awal sebab saya tak tahu study tu akan pergi ke mana. Okay. Dan happy lah, kena happy. Kalau anda buat kerja ni asyik stres saja, tak best. And then happy ni universal. Kadang-kadang benda yang simple boleh buat anda happy. Tak payahlah terlalu serius. Kadang-kadang tengok member macam ni kan, dia jadi happy lah. Kadang-kadang bermain dengan apa-apa yang depan kita pun jadi happy. Tak payahlah terlalu ambil something tu serius sangat sampai pressure. Tak best.
Okay. So 2 minit. Itu je lah daripada saya. Ada soalan saya nak jawab. Kalau saya tak boleh jawab, tak boleh lah. Okay. So terima kasih. Saya nak buka lah untuk soalan kalau ada. Thank you very much, Mr. Muhammad Fitri, for the amazing sharing session. We hope that audience are able to gain a lot of wisdom from this session. Give a round of applause to Mr. Muhammad Fitri, guys. We are now open our Q&A session. If you have any question, please use your microphones or use the chat box. Apa yang membuatkan Encik Fitri untuk buat bisnes? The Detect Resources. Okay. Yang first tadi adalah minat. Dan yang kedua adalah saya nak cabar diri saya. Saya dah selesa dah dengan buat tuition, dah selesa dah dengan gaji yang ada, alhamdulillah selesa. Tapi dia sekadar selesa lah. Cabaran tu dah bosan lah pada saya. Saya bosan. Lebih kurang macam tu. Dia minat dan saya bosan. Dan yang cantiknya kalau minat dia tu boleh mendatangkan income. Tu yang best. Siapa nak bagi macam saya buat kowe. Okay, let's say kowe saya buat tak banyak lah. Saya jual 3 unit saja dah dapat 2,000. So bila dah dapat 2,000, why? Kenapa saya nak save? Belanja je lah habis dah 2,000 tu. Beli. Masa tu baru nak beli something. Beli PC ke, beli laptop ke. Sebab that side income money. Okay, tak ada dalam plan. Tu cara saya lah. So because of minat lah. Okay, thank you, sir. Okay. We have a question here. The best way to improve a personal personality? Okay. Yang first, saya rasa lebih go kepada pengalaman. Sebab bila kita mendengar saja, kita tak feel, kita tak tahu. Once kita dah undergo the pengalaman, tahu. Macam tadi saya cakap kan, you all, why don't banyak je job interview luar, pergi je. Bukan nak dapatkan kerja tu, kita nak ambil pengalaman macam mana job interview. That's kalau you go for what we call it, you go for mencari kerja. Tapi kalau you go for creating kerjaya, macam saya cakap tadi, why don't you try apa yang you ada? You reti ilmu pasal FB page, why don't you buat something yang boleh mendatangkan income. So benda-benda macam tu lah. Pengalaman tu yang membezakan kita dengan yang lain lah. Okay. Back to my question just now, if dapat you sharekan sini mau dapat info yang berkaitan dengan bantuan-bantuan untuk yang usahawan baru or the startup program. Okay. For business. Okay, actually macam Mintred nanti saya akan pass kepada Nur Akirah, ada satu borang tu. Saya akan pass dengan dia, superb, nanti saya akan bagilah dekat dia juga, nanti dia akan share dan you all boleh share dekat WhatsApp ke apa ke. Okay, thank you so much. For the last question, as your opinion, how to remain focused and stay motivated during ODL? Yang first, kena tahu priority. Yang ni kena dekat saya. Okay, which is saya mungkin boleh kongsikan juga. Last 2 weeks saya ada join satu interview ni dekat sebagai instructor dekat salah sebuah institusi. Yang ni panel bagi tahu saya, do you know where you stand? Awak tahu tak sekarang ni awak berdiri dekat mana? Sebab dia tengok saya, kejap saya buat kowe, kejap saya buat tu, kejap tu. You tahu tak mana you stand? Lepas tu, pertama minat. Macam saya punya plan nanti dah umur 40 lebih ke 50, memang saya nak jadi motivator. So di situ saya punya passion adalah mengajar. Passion saya lebih kepada mengajar. So yang lain tu dia sekadar untuk pengalaman. And then bila kita banyak pengalaman ni, contoh macam kowe, kita dah tahu macam mana nak handle orang. Dan orang yang datang ni, yang kelakarnya, contoh anda buat bisnes ni,
customer anda yang pertama mungkin bukan kawan anda. Mungkin orang luar. Sebab kawan ni kita tak salahkan dia orang, tak tahu kenapa benda ni berlaku. And then satu lagi, kalau kita buat bisnes ni kan, orang yang banyak sangat tanya ni, dia tak beli pun. Ni yang pelik. Banyak sangat tanya memang tak beli. And then kalau sekarang ni, kalau orang tanya saya, sekarang buat apa, saya akan jawab saya study. Kalau ada orang, saya tengok dia ada potential nak beli kowe, saya akan jawab saya jual kowe. Dia macam tu. So pertama tadi priority lah. Priority. Anda kena tahu apa priority anda. Dan yang kedua, anda tahu minat anda. Dan itulah saya punya pandangan lah. Okay, thank you for your participation during the Q&A session. Okay, once again, we would like to thank Mr. Muhammad Fitri for being with us and attend to our questions. It was great to have you with us in this event. Kalau boleh, saya nak juga dengar soalan daripada yang bukan dari grup anda. Sebab kalau soalan dari grup anda, mungkin soalan tu dah buat sebelum ni. Dah tanya. Maybe ada yang lain ke yang bukan daripada grup yang invite saya ni nak tanya soalan? Yeah. Yes, please ask question ya. Those yang bukan daripada this group. Betul. Oh, dia orang malu-malu kot. Kita bagi 5 second peluang. 1, 5 second lah. 2, Okay, cepat. 3. Okay, ada. How to teruskan bisnes time tiba-tiba rasa manas? Yes, true. Soalan saya tanya balik soalan, apa yang buatkan anda rasa malas? Okey, ni sebab tu saya cakap tadi, minat penting. Saya buat YouTube. Contohlah saya buat YouTube. Saya buat YouTube sebab saya minat. So bila saya minat, orang tengok ke tak tengok ke, dia still berjalan. Biasa ni kalau malas ni, biasanya kalau malas ni kan, dia berlaku sebab kita tak dapat expectation tu. Sebagai contoh, tadi kita nak 1000 view lah, tak dapat lah 1000 view. Tu yang buat malas tu. Yang tu lah. Kalau boleh, minat tu penting, kekuatan dia tu. Bagaimana nak bagi masa study dan berniaga? Okay, saya tanya balik, macam mana anda bagi masa untuk tengok drama dan juga study? So macam tu lah dia. Macam mana nak bagi. And then kalau business ni, masa anda study, you can go for zero, tak ada modal lah. Yang pertama boleh buat macam saya cakap tadi, macam kowe ke kuku ke insurans ke, you boleh go. You can go for dropship, you can go untuk tolong orang. That's peluang business. Jangan terlalu jangan, kalau boleh jangan terus go kepada bisnes yang keluarkan modal. Sebab priority anda study. Kalau nanti duit anda semua dah habis, tu yang menyedihkan lah. Anda akan stres kat situ. Okay, bagaimana nak tips on improving self-development during pandemic. Sebab saya dah pola apa-apa. Okay, sebab saya dah pola apa-apa, sweet juga. Okay, macam saya macam Ahmad Madah tadi. Okay, kalau kita pergi FB page, kita dah study. Sekarang ni business dia dah go kepada era digital. Dan saya punya prediction, ni prediction saya lah, bukan profesional. Okay, kalau dari segi 10 ke 20 tahun akan datang, bidang IT akan first. Tetapi selepas tu, bidang medical akan first. Mengapa? Sebabnya, sebagai contoh, kita sekarang ni dah biasa dengan gadget kan. So bila skrin kita sentiasa depan phone, apa yang berlaku, mata kita akan rosak. So bila mata ni boleh rosak, so next nanti geng-geng medical akan masuk lah. Dia macam tu. The logic di situ. And then kalau kita asyik depan laptop, kita tak bersenam ke tak apa, then keluarlah produk untuk buang kolesterol dan sebagainya. Tak bersenam pun boleh kurus. Tu macam mana tu? Tu tak faham lah macam mana dia orang exploit. Okay. And then untuk menjawab yang Daniel tadi tu, boleh buat macam-macam. Okay, mungkin you can go. Kalau you minat untuk main game, why don't you go for game streaming?
And then kalau we go for game streaming, janganlah anggap nak orang tengok kita, tak payah. Sebab kita minat main game je depan orang. Okay, yang menjadikan dia berjaya ke tak berjaya tu, lepaskanlah ke arah rezeki tu. Ada rezeki, alhamdulillah, macam tu je lah. Adakah anda setuju dengan statement everyone have their phase in life? Betul, sangat-sangat setuju. Dan kalau dalam life kita ni, kita terlalu berlumba-lumba. Ni yang mistake pada saya, tak best lah, terlalu berlumba-lumba. Orang anggap lepas degree kau mesti kerja. Saya lepas degree saya tak kerja lagi ni. Saya tak kerja lagi. Saya still enjoy my life macam ni. Saya still enjoy my life macam ni. So kalau boleh, kita kena ada timeline kita sendiri. Tapi saya tak boleh leka. Saya kena ada umur. Sebab saya target umur 20-28 ke, saya mesti ada satu benda yang betul-betul what we call it, yang betul-betul yang saya fokus. Umur macam tu. So sekarang ni saya memang training, saya nak cuba je apa-apa yang boleh cuba. Itulah, kalau boleh ada timeline kita sendiri. Tapi once kita dah ada timeline ni, nanti akan ada lah orang cakap, kenapa tak kerja lagi, kenapa tak kerja lagi. Tapi kita dah tahu benda ni akan berlaku. So kita dah biasa lah. So benda macam ni. Okay, once dah jadi CEO, bagaimana nak convince orang untuk suka dengan kita? Okay, untuk orang suka dengan kita, dia automatic. Don't suruh orang suka kita, sebab dia takkan jadi. Cinta tu tak boleh dipaksa. Okay, cinta tak boleh dipaksa. Siapa, Marvin ke? Okay, senang lah. Okay, cinta tu dia tak boleh dipaksa. Dia tak best. Okay, dia akan datang sendiri. Okay, kalau orang suka, sukalah. Dalam 1000 orang pun, dia takkan semua orang akan suka kita. Okay, dia kebanyakan kalau orang akan suka, kalau kita ada something untuk dia, orang akan suka. Sebagai contoh lah, kita buat sharing pasal masak-masak. Orang masak-masak akan suka. Tapi orang yang tak suka masak, dia tak suka. Dia akan condemn lah, apa kau buat konten macam ni. Dia benda macam tu lah. Okay, any last question? Okay, tak ada dah. Okay. Don't try to please, betul. Okay, if tengok movie, kita boleh pause atau sambung kemudian. Tapi kalau dah start buat bisnes atau dropship, mungkin kita kena layan customer yang bertanya on off, takut orang tak percaya. Okay, yang ni if they, okay, betul. Kalau saya macam saya buat detect resources, saya lambat untuk buat keputusan, di situ akan berlaku kerugian. Betul. Ni penting lah. Sebab saya ni, sebagai contoh kan, saya buat bayar sewa 1000 sebulan. Kalau saya lambat buat decision untuk how to make profit untuk cover that sewa, lambat je saya buat, memang saya kena terpaksa keluar duit sendiri untuk bayar. Itu bahaya. So kalau on off, takut orang tak percaya. Tak, okay. Sebab yang ni kena faham, sekarang ni kita in the process of ambil experience. Ni pandangan saya lah. Kalau kita dah macam tak layan, kita biar je dulu, nanti kita minta maaf lah. Simple. Maaf, minta maaf, tak ada masalah. Maaf, saya di luar kawasan, boleh je exploit. Sebab orang, kalau contoh lah, dia nak kahwin, dia kontak saya, tak dapat saya, dia akan kontak orang lain. Tapi yang ruginya anda lah, anda tak dapat that sale. Kita sekarang ni keep on cari alasan. Itu yang masalah dia. Kita keep on cari alasan instead of solve that problem. Okay, adakah the term financial freedom itu boleh drastik lebih-lebih lagi pada zaman sekarang? Financial freedom boleh dicapai apabila anda ada perancangan financial yang betul. Kalau gaji 3,000, pakailah something yang betul-betul boleh 3,000. Kereta tadi janganlah melebihi 50,000. Itu financial freedom. Jutawan pun kalau dia ada dalam akaun 1-2 juta, dia beli Lamborghini, tak freedom juga tu. Okay, saya nak tanya satu soalan. Okay, silakan Adila. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya nak tanya satu soalan. Encik Fitri ada tak buat investment? Dan Encik Fitri suggestkan tak untuk kita buat investment for return in future? Thank you. Okay, investment. Yes, saya kata, bahayalah cerita hal ni. Pertama dia ada, saya cakap ada. Okay, sebagai contoh, saya dah pernah terkena dengan Zenith Gold, betul. So bila saya dah terkena dengan Zenith Gold, saya study pasal gold.
So bila saya study pasal gold ni, then sekarang ni saya memiliki beberapa gram lah gold sebagai investment. And then baru tadi pagi tadi ada member tanya. Dia tanya nak beli gold ke nak beli hartanah. Dia cakap itu. Saya tanya balik, kau mampu tak beli hartanah? Dia cakap tak mampu. Kalau dah tak mampu, kenapa bagi option? Go for gold, tapi beli dia tu sekadar yang anda mampulah. So kalau janganlah terlalu pressure. So contoh kalau anda sebulan anda save 500 kan. So dalam masa setahun anda ada dalam 6,000. So you can buy gold dalam 20 gram. So 20 gram dalam 5 ke 6,000, something like that. And then jangan pressure diri sendiri. Itu je. Okay, menjawab tak? Thank you for your participations during the Q&A session. Once again, we would like to thank Mr. Muhammad Fitri for being with us and attend to our questions. It was great to have you with us in this event. Okay.